Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak teacher at Maths kelas 3 IK. Okey, seperti yang dijanjikan, teacher akan buat rakaman bagi tutorial bagi topik quadratic function. So dalam soalan ini, dalam tutorial ini mengandungi 5 soalan dan teacher akan bincangkan hanya beberapa soalan dan selebihnya anda perlu buat sebagai tugasan dan perlu dihantar ke dalam Microsoft Classnote. Okey. So, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, okey, diminta untuk express, okey, express, okey, soalan ini, okey, in the form, okey, dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tertera kat sini lah. Okey, so ini adalah merupakan bentuk quadratic function tetapi in terms of completing the square. Okay, completing the square. So kita dah selesai pelajaran pada hari itu. Okay, teacher dah ulas berkenaan dengan bagaimana nak buat completing the square. So hari ni kita akan buat soalannya. Okay, so mula-mula syarat pertama untuk kamu buat untuk mulakan completing the square, syarat pertama adalah lihat pada bentuk general form bagi quadratic function yang telah diberikan. Okey, untuk membolehkan completing the square itu dilaksanakan atau dibolehkan, anda kena lihat bahawa E ataupun nilai constant di hadapan X square mesti sama dengan 1. Okey, mesti. Okey, wajib. So pada soalan ini kita lihat 2X kuasa 2 tolak X tambah 6. Okey, so kita lihat pada constant di hadapan X square ianya bukanlah 1. Okey, maka kita perlu tukarkan menjadi 1. So kita akan buat operasi bahagi 2. So apabila bahagi 2, so semua maklumat dalam kurungan ini perlu dibahagikan dengan 2. So kita mulakan, okey, 2 bahagi 2, so nilainya 1x square. Dan di sini kita dapat nilai 1 ya. So 1 di sini, so kita letakkan 1/2 x. Okey. Dan diikuti dengan 6 bahagi 2, 3. So kamu akan dapati, okey, selepas kamu bahagi dengan 2, equation yang baru ataupun expression yang baru adalah x square tolak 1/2x tambah 3. Okey, untuk pastikan kamu buat dianya dengan betul, kamu boleh buat semakkan, okey, semakkan sama ada sebab perlu ya untuk kamu pastikan jawapan kamu dalam keadaan yang betul. Okey, boleh semakkan. Semakkannya adalah kamu ambil 2 nombor yang kamu bahagi tadi, okey, dan soalan ini, okey, di mana tahap lepas kamu bahagi tadi, kamu boleh, okey, expand semula. Okey, expand semula. Okey, so bila kamu expand semula, sepatutnya dia akan memberikan equation yang asal. Okey, equation yang asal. Okey, sekiranya betul maka kamu boleh proceed, ini adalah langkah yang betul. Okey, langkah yang betul lah. Okey, seterusnya kita akan lihat, okey, selepas dibahagikan, so kita ada persamaan yang baru iaitu 2. Okey, tolak 1/2x tambah 3. Okey, anak-anak, okey, teacher nak buat sedikit pembetulan. Okey, yang kamu buat bahagi 2 tadi, 2 yang di sini tidak akan hilang ya. Sebenarnya dia akan berada di luar ya, di luar dan kamu perlu buat satu kurungan. Okey, kerana kita bukan soalan minta kamu express. Sekiranya minta kamu soalan solve, barulah kita boleh bahagikan. Okey, tetapi kita nak fokus kepada soalan express. Okey, maka kita perlu letakkan 2 di bahagian hadapan. Seolah-olah kamu sedang melakukan factorize. Okey, seterusnya kita akan lihat, okey, 2, okey, x kuasa 2 tolak 1/x. Okey, kamu pause, kamu tambah, okey, kurungan kuasa 2 diikuti dengan tolak kurungan kuasa 2 dan kembali kepada tambah 3.
Okey, kembali kepada tambah 3. So, apa yang berlaku dalam kurungan ini adalah, okey, kamu perhatikan nilai di sini. Okey, di sini keseluruhannya. Okey. So, kamu akan dapat negatif 1/2. So, apa yang kamu perlu buat adalah kamu ambil negatif 1/2 dan kamu kena bahagikan dengan 2. Begitu juga dengan sebelah sini. So, negatif 1/2 bahagi dengan 2. Okay, sekiranya anda tak mampu lihat apa yang berlaku, boleh keluarkan. So, negatif 1/2 bahagi dengan 2 akan menjadi darab 1/2. So, akhirnya akan menjadi negatif 1/4. So, kita mula gantikan. So, 2x kuasa 2 tolak 1/2x diikuti dengan tambah negatif 1/4 kuasa 2 tolak negatif 1/4 kuasa 2 dan diikuti semula 3. So, perhatikan yang berwarna biru adalah soalan yang asal. Hanya yang berwarna hijau itulah tambahan dan itu adalah sebenarnya yang ini yang dimasukkan dengan completing the square. Okay, completing the square. So, kita perhatikan teruskan perjalanan kita. So, seterusnya akan menghasilkan. Okay, 2. Okay. Perhatikan ya, garisan berwarna kuning. Okay, teacher ambil ketiga terms yang pertama, 1, 2 dan 3. Teacher gabungkan dan teacher akan hasilkan satu bracket yang besar. Okay, satu bracket yang besar. So, hasilnya ialah X tolak 1/4. Okay, kuasa 2. Okay, kuasa 2. Dan seterusnya, teacher ambil yang di pangkalan kita gunakan merah. So, selebihnya, teacher akan kumpulkan bahagian sini, yang tadi di sini. Alright. Dan menghasilkan, teacher gunakan warna merah. So, negatif 1/4, negatif 1/4 kuasa 2 ni akan jadi 1/16. So, tambah dengan 3. Okay, perhatikan kuning itu adalah merupakan ringkasan kepada yang pertama X kuasa 2, negatif 1/2X dan tambah tolak negatif 1/4. So, kenapa X? Sebab di pangkalnya adalah X. Okay? Dan tak perlu ambil sampai kuasa 2, hanya ambil 1 sahaja. Dan kemudian di sini, manakala kita ambil dalam ni lah negatif 1/4. So, terus negatif 1/4. Okay, dan seterusnya kita akan selesaikan. So, 2. Okay, yang berwarna kuning akan memberi kesan X tolak 1/4 kuasa 2. Okay, yang merah ni selesaikan macam biasa. Okay, boleh gunakan kalkulator ya. Okay, inilah kita akan dapat 47/16. Okay, 47/16. Maka dan akhir sekali, perhatikan 2 di luar ini, inilah langkah yang terakhir. Kita perlu darabkan semula ke dalam nilai yang dalam ini. Maka menghasilkan 2 dalam kurungan X tolak 1/4 kuasa 2 dan tambah 47/8. Okay, 47/2 ni dan 6 lagi kita boleh potong lah. Ya, kita buat semakan. Okay. Maka inilah jawapan kita dan kalau kita ambil semula bentuk yang dikendaki di sini tu, mungkin tak nampak, teacher ambil sikit. Ini padam. Alright. Perhatikan yang teacher highlight ni. So kita nak bentuk P sama dengan X tolak Q kuasa 2 tambah dengan R. So kita buat comparison P di luar, X tolak Q kuasa 2 tambah R. So bermaksud P kita adalah 2, Q kita adalah 1/4 dan R kita adalah 47/8. So, maka selesailah soalan bagi yang pertama. Boleh ya?
Okey, bila ya lihat tutorialnya. Okey, soalan yang beralih pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, okey, perhatikan ya, soalan yang kedua. Okey. Okey, teacher padam terlebih dahulu sedikit ataupun tak apa, teacher saja. Okey, find the set of value of t which of the 4x square tambah 19x tolak 5 kurang daripada kosong. So kalau perhati di sini kita ada maklumat berkenaan inequalities. Okey, ini adalah inequalities. So kita dah bincangkan juga dalam latihan sebelum ni. Okey, bagaimana kita dah selesaikan ini? So, soalannya adalah 4x kuasa 2 tambah 19x tolak 5 kurang daripada kosong. Kurang dan sama dengan kosong. So, perhatikan, okey, di sini kita boleh gunakan, nampak ya ada kuadratik. So, kita boleh gunakan pelbagai kaedah. Kita boleh gunakan factorize. Kita boleh gunakan formula. Okey. Dan kita boleh gunakan completing the square tapi saya tak advisekan, okey. Dan kita boleh gunakan calculator. Okey, di sini teacher akan gunakan calculator lah. Okey, bagaimana? Okey, teacher ulang balik bagaimana cara nak gunakan calculator. Okey, pertama, okey, tekan mode sebanyak 3 kali sehingga kamu menjumpai EQN. Okey, anda boleh tekan 1. Kemudian tekan anak panah ke kanan untuk dapatkan degree. Okey, dan seterusnya tekan nombor 2. Okey, dan keluar E tanda soal. Jadi E kita, okey, semua orang kena maklumlah bahawa E kita adalah, okey, ini adalah E kita, ini adalah B kita dan C kita. So kita masukkan dalamnya E adalah 4. Okey, kemudian sama dengan, okey, B kita adalah 19. Okey, 19. Okey, sama dengan, okey, dan C kita adalah negatif 5. Sama dengan. So, terpapar di skrin anda adalah X1. Okey, kemudian X2 lah. Okey, dengan menekan equal sign. Okey, teacher gunakan calculator teacher akan buat. So, masukkan 4, 19 dan negatif 5. Teacher akan menjumpai jawapan perpuluhan ya. Yang pertama adalah 0.25 dan yang kedua adalah negatif 5. Okey. Untuk sesi perpuluhan begini, teacher nak you all tukarkan, teacher nak kamu tukarkan kepada pecahan. Okey, kalau tekan pecahan, so dia akan menjadi 1/4. Okey, 1/4. Makanya, okey, dengan jawapan yang kamu ada ini, okey, jawapan yang kamu ada ni, 1/4 dengan negatif 5 ni, kamu akan tukarkan kembali ke dalam bentuk factorization, iaitu, okey, kamu tukar balik ke sini. Okey. Okey. Letakkan 2 bracket yang besar. Okey, sama dengan less than 0. Okey, untuk teacher mulakan dengan dulu ni. Okey. Kalau negatif 5, kita akan letak X tambah 5. Okey. Ingat ya, kalau negatif, okey, dia akan menjadi tambah lah. Okey, di sini positif. Okey, tentunya akan menjadi tolak. Tapi sebabkan dia pecahan, so ambil nilai di bawah ini, 4 ini, letakkan di hadapan 4x. Kemudian tambah menjadi tolak. So tolak 1. Okey, jelas? Okey, seterusnya sehingga ini, okey, anda biarkan terus lukis number line, langkah seterusnya, number line, arrow. Okey, perhatikan nilai kamu dapat tadi yang 1/4 dan negatif 5. So tandakan di sini secara logik, negatif sebelah kiri dan positif sebelah kanan. Kemudian, okey, perhatikan ini graf apa? Graf senyum ke graf masam? Okey, perhatikan pada E-nya. E-nya adalah positif. So, positif bermaksud senyum. So, kalau kita draw the graph senyum. Okey, draw. Okey, lebih sikit. Okey,
Dan kemudian perhatikan pula pada simbol inequalities. So dia adalah less than. Bermaksud kalau kita ibaratkan number line ini, so di atas ini menggambarkan untuk greater than. Okey, manakala di bawah adalah less than. So kita akan follow soalan dia minta less than, so less than lah. So untuk less than, okey di kawasan less than ni, okey, kita highlightkan. So kita akan fokus hanya di kawasan di bawah garisan. So kalau kamu kan lihat dekat sini, okey, lihat di sini. Di bawah garisan ni hanya ada mangkuk. Jadi mangkuk itu adalah jawapannya. So lorikan perlu dilukis dan jawapannya akan menghasilkan X. Okey, kalau dia mangkuk maknanya terkepit lah. Okey, begini. Letakkan 1/4 sebelah kanan dan -5 sebelah kiri. Maka itulah jawapan kepada soalan nombor 2. Okay, jelas ya? Okey, kalau ada masalah boleh tanya dengan teacher. Okey, seterusnya kita pada soalan nombor 3. Okey, nombor 3. Solve the equation 5x kuasa 2. Okey, perkataan solve timbul sini. Okey, ini adalah equationnya. You must show all your working and give your answer correct to 2 decimal places. Okey. Dekat sini teacher nak bagi satu hint ya. Okey. Kamu ada belajar berkenaan dengan kalau solve saja equation, kamu boleh guna factorize. Okey, kamu boleh gunakan formula. Kamu boleh gunakan completing the square. Begitu juga dengan calculator. So untuk soalan ini kamu ada 4 pilihan. Okey. Tapi secara logiknya apabila diberikan clue 2 decimal places, kebiasaannya dia akan memberikan hint kepada penggunaan formula. Okey, jelas Okey, seterusnya formula. So what is the formula? So X equals to negative B plus minus square root B square minus 4AC bahagi dengan 2A. So tentukan, pastikan anda tahu apakah nilai A, B, C. Okey, A kita 5. Okey, ni adalah B kita dan C kita sini. So if I take it out as a 5, B sama dengan 10, C sama dengan 2. So kita masukkan dalam formula. Okey. So negatif B, so negatif 10 tambah tolak. Okey, B kuasa 2, 10 kuasa 2, 4 darab 5 darab 2. Okey, seterusnya bahagi dengan 2A iaitu 2 darab 5. Okey, apa yang berlaku kamu lihat kat sini. Okey, tolong perhatikan. Simbol tambah tolak akan beri hint kamu akan duduk 2 jawapan. So patah balik pada ini. So negatif 10. Okey, anda selesaikan dalam square root tu. Dia akan memberikan nilai okey, square root kepada 60 per dengan 10. Okey, sampai sini saya nak kamu pecah kepada 2 jawapan. Iaitu X sama dengan negatif 10 tambah square root 60 per 10. Dan yang kedua X sama dengan X1 lah. X1, X2 ialah negatif 10 tolak. Okey. Perhatikan ya. Satu simbol tambah dan satu simbol adalah tolak. So kita tekankan kita macam biasa. So negatif 10 tambah square root 60 bahagi dengan 10. So menghasilkan jawapan sebentar. Okey, menghasilkan jawapan negatif 0.2254 . So kita nak minta 2 decimal places. So jawapan adalah negatif 2, 3. Dan satu lagi jawapan di sini. Kita tekankan kita. So kamu akan jumpa nilai dia negatif 1.7745 ... Okey, so kita nak minta terhad pada 2 decimal places. So 1.77. Okey, sekian saja untuk soalan yang ke
3. Okey, mudah kan? Okey, mudah jika anda hafal formula lah. Pastikan anda menghafal formula ini. Okey, di sini formula ni untuk bila soalan minta kamu untuk solving. Okey, solving. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, the solution. Okay, the solution of the equation maksudnya dia dah bagi, solution maksudnya dia dah bagi jawapan. Okay, dia kata jawapan, okay, jawapan kepada equation ini masing-masing adalah integers. Apa maksud integers? Recall balik, integers adalah whole number, positif ataupun negatif. Maksudnya fractions bukanlah perpuluhan tidak, pecahan pun tidak. Dia mesti datang pada package whole number. Tak kisahlah negatif 10 ataupun 20, negatif 50 ya, asalkan whole number. Dan dikatakan salah satu itu, D ini, okay, modifier ke sini adalah merupakan prime number. So kena ingat baliklah juga, okay. Kat sini pelajaran 301 kena ingatlah ya. Prime number, okay, contohnya agak banyak, okay. Prime number antara kita mulakan dengan 2 lah. 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Okey. Dan minta kamu untuk mencari find D. So bagaimana kamu nak buat? Okey, bagaimana kamu nak buat ni? Anak-anak? Okey.